guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Ini dia sahabat semua, perkembangan terkini berkaitan dengan fitnah yang dibuat oleh walaun-walaun daripada PAS, ya, daripada Kelantan. Saya percaya sahabat semua, mereka tidak akan menfitnah kalau pemimpin mereka tidak mengajar untuk menfitnah. Ya, benarlah kata Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Ya, apa yang diajar pastinya akan dilakukan oleh muridnya. Apa yang dilakukan oleh gurunya pasti diikuti oleh murid-murid mereka. Beginilah yang terjadi ya kepada walaun-walaun ya yang ada di Kota Lama ini, khususnya kepada Dun ya, ahli Dewan Undangan Negeri yang baru saja memenangi Dun Kota Lama di Kelantan ya, seorang wakil daripada Pakatan Harapan menjadi mangsa fitnah ya daripada walaun yang begitu sesat lagi menyesatkan sahabat semua. Ya, selepas dia membuat fitnah, ya seorang pemimpin daripada Amanah membuat menggesa supaya beliau membuat menarik balik dan juga memohon maaf ya kerana membuat satu hantaran berbaur fitnah kepada YB ya, Dr. Hufaizah kalau saya tidak silap. Dan selepas itu, ya, apabila beliau memohon maaf sebenarnya, apa yang berlaku, ya pihak Amanah terus akan melakukan, ya akan membuat saman fitnah, ya akan meneruskan saman fitnah terhadap individu yang menfitnah ini. Jadi mari kita ikuti berita ini, katanya bayangan Samsia Fakih Amanah Kelantan akan ambil tindakan di mahkamah. Ini yang akan berlaku sahabat semua. Jadi susulan fitnah terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim Amanah Kelantan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Pengarah Operasi Biro Kanun PRN Amanah Kelantan Hasim Fauzi berkata, pihaknya menerima tangkap layar berkaitan status berbaur fitnah yang dimuat naik seorang individu di laman sosial Facebook terhadap Dr. Hafizah selepas menang dalam pilihan raya negeri di Kelantan. Dr. Hafizah diisytiharkan sebagai pemenang dan kami sangat berasa kesal atas tuduhan yang dibuat. Katanya kami akan mengambil tindakan lanjut mengikut lunas undang-undang sebagai pengajaran kepada pihak yang berkenaan agar tidak sewenang-wenangnya melabelkan atau membuat fitnah kepada pihak lain yang bertentangan dengan mereka, katanya dipetik Sinar Harian. Dr. Hafizah menjadi satu-satunya calon Pakatan Harapan dan Amanah yang menang pada PRN Kelantan. 12 Ogos lalu manakala seorang lagi sekutu PH Sabudin Hashim dari BN memenangi Dun Galas. Sebelum ini tular hantaran Facebook Zamri Muhammad Nur. Ini nama individu yang membuat posting berbaur fitnah itu, Zamri Muhammad Nur, yang mengaitkan kemenangan satu-satunya calon Pakatan Harapan dari Amanah dengan bekas pemimpin Parti Komunis Malaya PKM Samsia Fakih yang telah meninggal dunia pada tahun 2008. Adakah kerana kealpahan pengundi Melayu dan kesungguhan pengundi Cina, bayangan Samsia Fakih Parti Komunis Malaya atau JNDP telah bertapak di Kelantan? Ya, itu antara kenyataan ya daripada walaun ini. Benarkah begitu? Soalnya yang juga setiausaha Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kelantan. Walau bagaimanapun, Zamri kemudiannya memuat naik hantaran memohon maaf kepada pihak Dr. Hafizah yang katanya merupakan kekilafan dan juga salah faham penulisan saya sebelum ini. Mengulas lanjut, Hisham mendesak agar pihak berkuasa terutama polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bertindak membendung tindakan provokatif seumpama ini. Beliau yang juga peguam menegaskan bahawa mana-mana pihak tidak boleh dibenarkan sama sekali menimbulkan isu perkauman dan agama secara terbuka, termasuk platform media sosial seperti Facebook, Twitter atau TikTok. Saya menggesa agar tindakan segera diambil bagi mengelakkan keadaan huru-hara, kestabilan politik dan ketidakstabilan ekonomi dalam negara, katanya. Jadi itu antara kenyataan ya yang dibuat oleh peguam ya daripada Parti Amanah ini, bahwa mereka akan meneruskan ya saman kepada individu ini, sahabat-sahabat semua, yang membuat satu hantaran berbaur fitnah dan sebagainya. Amat memalukan sahabat-sahabat semua. Ya, apabila kita tahu ya mereka adalah daripada Parti Islam se-Malaysia, Parti PAS, tetapi kelakuan
ya, ungkapan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu tidaklah menunjukkan ya karakter mereka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama dan sebagainya. Malah apa yang mereka buat dengan secara terbuka membuat fitnah, menyemai kebencian dan sebagainya. Karena itu hari ini kita dengar juga sahabat semua bagaimana Dr. Mujahid Rawa ya membuat cadangan ya kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri menggesa ya supaya Perdana Menteri arahkan JAKIM perjelas naratif Islam kerajaan. Jadi ini antara satu kenyataan yang dibuat oleh Dr. Mujahid yang mengatakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang menjadi agensi teras kerajaan dalam hal agama boleh memainkan peranan yang berkesan bagi menggerakkan dasar madani dalam naratif Islam, kata Naib Presiden Amanah itu, iaitu Mujahid Rawa. Katanya dalam kenyataan, JAKIM memiliki pelbagai kemudahan yang boleh digerakkan ke seluruh negara, terlalu merugikan jika langkah tersebut tidak dilaksanakan. Cuma menurut Mujahid, dalam keadaan sekarang, ada sesuatu yang perlu dilakukan kerajaan khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar dengan syarat PMX perlu tegas mengarahkan pelaksanaannya melalui menteri yang bertanggungjawab, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Mujahid menjelaskan di bawah Menteri Agama ada 14 agensi yang boleh disusun untuk menumpukan perhatian dan tugas mereka merealisasikan agenda madani secara sistematik. Pun begitu, tambah bekas ahli parlimen Bu Farid Buntal itu amat rugi ya apabila Badan Pentadbiran Islam di peringkat persekutuan seolah terpasung kaki dan tangannya untuk bersikap proaktif menjayakan dasar madani. Semasa dasar Ramatan Lil Alamin dalam kerajaan PAS 2018 katanya semua agensi Islam peringkat persekutuan perlu memenuhi sasaran kerja untuk menilai pencapaian mereka. Bahagian dasar JAKIM bertanggungjawab menyediakan keperluan kertas kerja dan perancangan setahun, program serta aktiviti untuk dilaksanakan oleh agensi katanya. Mujahid juga berkata demikian sebagai mengulas perkembangan semasa pasca PRN yang berlangsung pada 12 Ogos lalu dan menyaksikan parti kerajaan bergelut untuk menggugat Perikatan Nasional di Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Di 3 negeri lain yang ditadbir BNPH, gabungan PN membuat beberapa kejayaan yang agak signifikan apabila berjaya memenangkan ramai calon mereka khususnya di kawasan majoriti Melayu. Keputusannya itu juga mendorong pelbagai pihak mengulangi gesaan kepada kerajaan agar melihat semula peranan dan keberkesanan agensi Islam Persekutuan yang kini dikuasai oleh bekas Ketua Hakim Mahkamah Syariah Muhammad Naib Mokhtar. Oh, itu antara komen ya sahabat semua daripada Dr. Mujahid Rawa supaya Perdana Menteri dan juga menggesa khususnya Perdana Menteri untuk supaya lebih tegas dalam mengarahkan JAKIM supaya perjelas naratif Islam antara kerajaan. Ya, saya rasa dan saya pikir ini adalah satu pandangan yang baik ya daripada Dr. Mujahid dan seharusnya tanpa buang masa perkara ini harus dilakukan. Ya, kita risau ya dengan hadis-hadis dengan dalil-dalil yang menyesatkan daripada sebuah parti ini akan lebih merosakkan negara kita di masa hadapan. Jadi tindakan segera harus diambil, tindakan tegas harus diambil oleh kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri kita seperti yang digesa oleh Dr. Mujahid Rawa. Jadi terima kasih, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkam 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.